Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sidang penonton dan penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bersiaran untuk kita sama-sama mengaji kitab Panduan Asas Fardu Ain yang nantinya akan membicarakan 3 ilmu yang paling penting dalam agama Islam kita ini, yang dijadikan oleh ulama sebagai 3 rukun agama, iaitu ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah, yang kedua ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu at-tasawuf. Sebelum kita pergi lebih panjang, insya-Allah setiap kali kita nak mulakan pengajian online sebegini, kita akan mulakan dulu dengan muqaddimahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penuntun yang dirahmati Allah, penuntut ilmu yang budiman, nanti bolehlah ikut sama-sama yang kita akan bacakan insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Alhamdulillah. Ini insya-Allah bacaan-bacaan yang kita akan bacakan setiap kali pertemuan dalam pengajian sebegini insya-Allah. Saya yakin setiap hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sudah ada kitab Panduan Asas Fardu Ain. Sebelum kita masuk membicarakan pengertian fardu ain dan fardu kifayah, mari kita lihat dahulu
uh, Islam sebagai satu syariat, sebagai satu agama yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, sebagai suatu agama yang Allah redha untuk menjadi agama kita semua. Kerana syariat yang ada dalam agama Islam ini sudah pun lengkap seperti yang dibawa oleh junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Islam sebagai satu syariat mengandungi 3 komponen yang utama. Satu yang disebut sebagai iman. Untuk kita tahu tentang iman, tentang i'tiqad, tentang pegangan, hendaklah kita mengaji ilmu yang namanya ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Yang kedua, Islam itu ada pada syariat fiqahnya. Kerana itu Islam dalam hadis Sayyidina Jibril alaihi salam bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab rukun-rukun Islam yang 5 itu. Maka yang dikatakan Islam sebagai syariat adalah fiqhnya itu. Jadi nak tahu tentang Islam seperti yang disebut dalam hadis itu, tentang solatnya, tentang puasa, zakat, hajinya, ada satu ilmu. Ilmu itu namanya ilmu fiqh. Dan satu lagi, melengkapkan kedua komponen yang awal tadi, itulah yang disebut sebagai ihsan, sesuai dengan hadis Sayyidina Jibril yang kita akan sebutkan sebentar lagi insya-Allah. Iaitu yang berkaitan dengan hati. Kalau akidah itu berkaitan dengan pegangan, i'tiqad di dalam hati. Kalau fiqh itu luaran, praktikal, amalan. Tapi ada satu lagi yang berkaitan dengan hati, yang nanti kalau ia baik, luaran jadi baik, yang disebut sebagai akhlak, maka itu yang disebut sebagai ihsan. Maksudnya ilmu hati. Nak mengenal dan tahu tentang ihsan ini dan hati, perjalanannya dan perkara yang menyebabkan ia hidup dan yang boleh merosak, malah mematikan hati itu, ilmu itu namanya ilmu at-tasawuf. Jadi kerana itu 3 ilmu ini yang disebut sebagai ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang membicarakan tentang 3 komponen utama di dalam Islam itu, iaitu iman, Islam dan ihsan. Maka inilah yang disebut sebagai 3 rukun agama. Kalau kita tahu Islam ada 5 rukun, kalau iman ada 6 rukun, kalau solat ada 13 rukun yang mu'tamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Kalau agama ada juga rukunnya. Rukunnya adalah 3 ini. Apa dia rukun agama? Islam, iman dan ihsan. Nak dahulukan iman, Islam baru ihsan pun boleh juga. Yang penting ia akan nanti membicarakan 3 ilmu yang paling asas dan paling penting di dalam Islam, iaitu ilmu aqidah, ilmu fiqh dan ilmu at-tasawuf. Itulah yang kita nak pelajari insya-Allah sepanjang 3 minggu kita bersama dalam pengajian online sebegini. Semuanya ini berdasarkan hadis Jibril. Hadis Sayyidina Jibril disebut sebagai hadis Jibril kerana Sayyidina Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar tentang agama. Panjang sekali hadisnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qal, mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Hadisnya panjang sekali. Ketika Sayyidina Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan menyebutkan beberapa perkara, sehingga di akhir hadis Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi tu dengan pakaian yang serba putih, dengan rambut yang sangat hitam, pakaian yang sangat kemas, la yura alaihi atharus safar, tidak ada pun nampak kesan-kesan perjalanan jauh. Sangat luar biasa orang ini, tapi yang pelik, wala ya'rifuhu minna ahadun, kami tak kenal pun di kalangan kami orang tu siapa. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Apa kedatangan, apa tujuan malaikat Jibril datang? Nabi mengatakan, atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat Jibril datang untuk mengajar kamu agama kamu. Oleh kerana perkataan agama kamu di belakang itu, sebab itu ulama mengistinbatkan ini adalah cerita tentang agama. Dan kerana ditanya 3 perkara dalam dialog bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu ulama katakan agama itu ada 3 komponen, ada 3 rukun. Pertama sekali, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Itulah dia rukun yang pertama. Yang kedua tentang iman. Itu adalah rukun yang kedua. Dan yang ketiga tentang ihsan. Itu adalah rukun yang ketiga. Inilah yang disebut sebagai 3 rukun agama, iaitu agama Islam. Naam. Islam adalah seperti satu pokok, bagi kita nampak jelas gambarannya dan mudah untuk difahami. Pokok itu ada akarnya itu. Maka akar yang nanti akan memasak ke bumi, akan menguatkan pokok itu. Kalau kuat akar itu, kuatlah pokoknya. Kalau tidak, maka senang ditumbangkan oleh angin. Maka akar itulah yang disebut sebagai akidah kepada diri seseorang yang punya agama Islam. Ataupun iman. Kuat akidahnya, kuat imannya, maka kuatlah, stable lah, benarlah ia dalam kehidupannya. Yang kedua, untuk kita kenal ini pokok, kena tahu ada batangnya, ada ranting-rantingnya, dan ada daunnya. Baru kita tahu, ini pokok. Kalau akar memang ada, alhamdulillah, tapi di dalam bumi, di dalam tanah umpamanya, tapi tak ada dahan, tak ada ranting dan tak ada daun, kita nak sebut pun tak tahu apa benda, tak tahu. Jadi kerana ada batang, ada ranting-ranting dan ada daunnya, akan kita katakan ini adalah pokok. Begitulah. Orang kalau ada iman di dalam dirinya tapi tidak menunjukkan dirinya seorang Islam, contohnya tak solat, tak menutup aurat, ketika berjumpa tidak bagi salam umpamanya, kita pun tak tahu dia itu manusia, naam, tapi apakah Islam ataupun tidak, sebab tidak nampak keislamannya itu. Seperti mana pokok ada batang, ada ranting-ranting dan ada daun, itu yang dinamakan sebagai pokok. Begitu juga Islam, kalau terzahir seseorang itu dengan amalan fiqahnya, solatnya, berpakaiannya, ucapannya, dan perlakuan ibadahnya yang berbentuk praktikal, umpamanya urusan haji, umpamanya dengan manasik haji, kita tahu ini adalah orang Islam. Jadi dikenali orang itu dengan luarannya itu, seperti mana diketahui pokok itu dengan 3 yang tadi kita sebut, dahan, ranting-ranting dan daunnya. Dan pokok ini kalau ada buah, ini menambahkan value, nilai pada pokok ini. Sebab buahnya kan nanti boleh dimakan, menyegarkan tubuh badan dan lebih memberi manfaat. Maka buah yang manis dan sedap itu, yang menyegarkan badan itu adalah tamthilan kepada ilmu tasawuf, iaitu yang akan memperbaguskan nilai keislaman seseorang itu. Kalau dia i'tiqadnya benar, alhamdulillah, solatnya dijaga, alhamdulillah, auratnya ditutup, alhamdulillah. Tetapi mohon maaf, kalau mulutnya tak boleh dijaga, mengata orang lain umpamanya, matanya tidak boleh dijaga, melihat perkara-perkara maksiat umpamanya, ini kan
menyebabkan keislaman orang itu akan tercalar. Orang akan katakan Islam saja tapi tidak punya akhlak. Sebab hatinya tidak dijaga. Nak jaga hati untuk manis rasa dalam kehidupan itu, maka dijaga hati itu dengan ilmu at-tasawuf. Itulah dia Islam seperti satu pokok yang punyai akar, itu tamthilan kepada akidah yang di situ dipelajari iman. Kemudian batang, ranting-ranting dan daunnya itu adalah Islam itu sendiri dilihat dan dikenali. Itulah namanya ilmu fiqh, dan mengeluarkan buah yang segar yang nanti menyedapkan perasaan dan rasa kita pun, maka itu namanya ilmu at-tasawuf. Jadi kerana itu Islam sebagai satu syariat punyai aqidah, fiqh dan tasawuf. Tiga-tiga ini dipelajari sekaligus. Bukan bermakna belajar akidah dulu sampai khatam baru belajar fiqh, sampai khatam baru belajar tasawuf. Tidak begitu, sekaligus sahaja. Alhamdulillah kita dalam upaya untuk pelajari ketiga-tiga ini dalam rangka mempelajari ilmu fardu ain yang tiga ini. Kenapa disebut ilmu fardu ain? Yang fardu sahaja. Adapun yang kupasan lebih mendalam itu menjadi fardu kifayah. Itu dalam kesempatan pengajian yang lain pula, insya-Allah. Baik. Apa pentingnya ilmu tasawuf itu? Ilmu tasawuf setelah kita punya akidah yang kita pelajari akan memantapkan akidah. Umpama kita belajar Allah punya sifat sama, iaitu sifat pendengar. Dengan sifat sama pendengar ini Allah mendengar. Allah punya sifat basar, sifat pelihat. Dengan sifat ini Allah melihat. Kita tahu tu. Tapi kenapa masih lagi kita buat maksiat? Kita tahu Allah punya sifat ilmu, iaitu Allah ada sifat namanya ilmu, iaitu pengetahuan. Dengan sifat ini Allah mengetahui. Tapi kenapa lagi berbuat maksiat? Kenapa? Kenapa? Kerana akidah ada, alhamdulillah, difahami, tapi belum dihayati, belum lagi dimantapkan. Untuk memantapkan ilmu akidah, adanya ilmu at-tasawuf itu, supaya kita merasakan diri bertuhan. Kita tahu Tuhan, tapi apakah kita merasa diri kita bertuhan? Maksudnya punyai Tuhan. Jadi kerana itu perlu dikuatkan, dimantapkan, dipasakkan, diteguhkan ilmu akidah kita ini dengan ilmu at-tasawuf. Begitu juga dalam bab fiqh. Apa pentingnya ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh? Sangat penting untuk memagari amalan kita. Seseorang dia solat, itu namanya ilmu fiqh, bagus. Tapi kalau dia solat tapi riak, akhirnya nanti dia berdosa. Walaupun solatnya itu sah, tapi apakah makbul? Wallahu alam. Tapi kalau zahirnya tidak makbul, tidak diterima sebab dia riak. Riak maksudnya buat sesuatu untuk dipamerkan, ditunjukkan kepada orang lain. Sudah salah alamat. Maksudnya tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga seseorang itu berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tidak bersama dengan isteri ataupun suami di siang hari di bulan Ramadan. Ini namanya fiqh. Tapi mohon maaf, perut dijaga, syahwat dijaga, tetapi mulut tak boleh nak jaga. Mengumpat juga orang lain. Mata melihat juga perkara-perkara maksiat umpamanya. Telinga mendengar juga hiburan-hiburan yang melalaikan dan boleh jadi haram. Kenapa? Sebab tidak ada ilmu tasawuf. Kerana itu ilmu tasawuf memagari fiqh supaya kita solat tadi tu tidak sia-sia. Apa maksud sia-sia? Katalah riak tadi tu, habis pahalanya. Sama juga berbuat amal tapi hasad dengan orang. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad memakan pahala-pahala amalan seperti mana api memakan kayu-kayu yang kering. Habis begitu sahaja. Sebab tidak dipagari. Untuk memagarinya dengan ilmu at-tasawuf. Alhamdulillah. Baik.
kita sebagai orang yang berpegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, 3 ilmu ini kita pelajari dan kita mantapkan. Dan kita punyai sandaran dalam ketiga ilmu ini. Umpamanya ilmu akidah, kita belajar apa yang telah disusun oleh 2 orang Imam Ahlus Sunnah yang sangat besar, sangat masyhur, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 324 Hijriyah dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal pada 333 Hijriyah. Sebab itu kita belajar pengajian sifat 20 ataupun sifat 13 mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bab ilmu fiqh kita ada panduannya, iaitu seperti yang disusun oleh alim Quraisy, Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriyah. Dan dalam ilmu tasawuf kita berpandukan apa yang disusun, yang telah perhalusi oleh 2 orang imam besar dalam dunia tasawuf ini, iaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 238 Hijriyah, dan imam yang sangat masyhur yang punya gelaran yang sangat banyak kerana ketinggian ilmu dan kedalaman ma'rifahnya, iaitu Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Zainuddin Al-Imam Muhammad ibn Muhammad yang lebih terkenal dengan Al-Imam Al-Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijriyah. Masya Allah, alhamdulillah, kita berpandukan imam. Dan imam-imam ini sama ada dalam bab akidah, dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf, itu mengambil 2 sumber yang utama, Al-Quran dengan hadis. Dibaca, ditelaah, difahami, dihalusi, sehingga Allah ilhamkan mereka untuk menyusun ilmu akidah dengan manhaj yang tertentu, begitu juga fiqh dengan manhaj yang tertentu, begitu juga tasawuf dengan manhaj yang tertentu, berpandukan 2 sumber ini tadi. Dengan kefahaman mereka terhadap 2 sumber ini tadi, maka lahirlah apa yang kita pelajari sekarang ini dalam 3 ilmu ini. Jadi kerana itu, ketiga-tiga ilmu ini adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sebab mereka memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu, lalu mereka memikirkan, tambah lagi dengan ilham daripada Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan umat, maka dipermudahkan, diletakkan definisi, diletakkan syarat-syarat, diletakkan rukun-rukun umpamanya, supaya umat lebih terpandu, mendapat panduan dalam memahami sesuatu perkara di dalam agama itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganjari imam-imam yang kita sebutkan tadi itu dan para imam yang lain yang datang selepas itu. Umpamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ulama-ulama yang datang selepas itu dipanggil Al-Asy'ariyah. Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, imam-imam yang mengikut manhaj mereka sampai ke saat ini, ketika ini dipanggil Asy-Syafi'iyah. Demikian juga ulama-ulama tasawuf, alhamdulillah, dan mereka diakui keilmuan mereka, tulisan mereka dan pengorbanan mereka itu sampai sekarang bermanfaat, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain dan fardu kifayah sesuai dengan kitab kita, namanya Panduan Asas Fardu Ain. Maksudnya kita akan dipandukan insya-Allah dengan izin Allah, apa yang Al-Faqir boleh kongsikan insya-Allah ya, sama-sama kita belajar, bermanfaat, memberi manfaat antara satu dengan yang lain, juga daripada para ulama, alim ulama, kitab-kitab mereka. Jadi apa yang saya buat, Al-Faqir lakukan, ambil kitab-kitab ini dan ringkaskan, jadilah kitab kita yang ada sekarang ini, Panduan Asas Fardu Ain. Baik,
Apakah yang dikatakan dengan fardu ain itu? Mari kita lihat pada muka surat 1 dalam kitab tuan-tuan masing-masing. Di samping itu saya sediakan slide ini untuk memudahkan kita faham dan ringkaskan apa yang ada di dalam kitab ini lagi. Baik. Fardu ain dan fardu ain adalah kefarduan syarak yang wajib ke atas setiap mukallaf, tidak boleh ditunaikan oleh orang lain. Kefarduan syarak maksudnya syarak adalah syariat, hukum hakam. Syari' yang menentukan syariat itu, yang membuat syariat itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang disebut Rasulullah juga syari'. Nah, tetapi itu sebagai majazi sahaja. Yang hakiki sebenarnya syari' adalah Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang mendatangkan syariat itu cuma dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud hukum hakam yang fardu, yang wajib. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, bila disebut fardu maksudnya wajib, bila disebut wajib maksudnya fardu. Naam. Jadi yang wajib ke atas setiap mukallaf, setiap individu. Cuma siapakah mukallaf? Naam, mukallaf itu ada 4 syarat. Dalam nota tuan-tuan, puan-puan tak ada, tapi boleh diikut dalam slide yang kita sediakan ini. Pertama sekali, mukallaf itu berasal dari perkataan kallafa yukallifu taklifan mukallafan. Taklif ataupun kallafa maksudnya membebankan, membebani sesuatu. Bermaksud orang yang dibagi sesuatu dia terasa terbeban. Sebab itu mukallaf, orang yang terasa dibebankan. Kita mukallaf terasa beban pada awalnya begitu. Contoh ya, kita kalau ikut nafsu lah, sedap santai-santai ni, tengah tidur sedap, maklum saja kan, tiba-tiba masa waktu subuh, wajib pula solat subuh tu, rasa terbeban tak? Rasa terbeban. Memang jiwa kita terasa terbeban. Terbeban kerana hukum taklif yang namanya wajib. Selepas kita solat zuhur umpamanya, alhamdulillah selesai yang wajib. Kan selepas itu ada namanya solat rawatib. Ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad, ghair muakkad. Hukumnya apa? Sunat. Kita rasa kadang-kadang kalau tak jagaan sekali nak solat, maksudnya tak payah sembahyang pun tak apa. Pasal duk rasa rasa nak pi makan, nak pi rehat apa semua sekali kan. Lah ni sunat kan? Sunat lah, tak apa. Tak apa terus tak buat. Pasal terasa terbeban. Nah, begitu juga baca Al-Quranul Karim, itu sunat, terasa terbeban kan, zikir dan sebagainya. Memang itulah asalnya. 5 rukun ini menjadi terasa terbeban untuk orang yang mula-mula ditaklifkan, diwajibkan ataupun ada padanya, kena padanya hukum taklif itu. Sebagai contoh juga satu ya, menutup aurat itu hukumnya wajib. Membuka aurat itu bagi yang baligh itu adalah haram. Nah, jadi keluar dengan terbuka aurat hukumnya haram. Kita kadang-kadang rasa rambut yang cantik, barangkali Masya Allah dengan rupanya, dengan tubuh badannya, kita syukuri, tetapi nak kena tutup lagi, nak kena pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi melaksanakan sesuatu untuk menutup yang haram tadi itu terasa terbeban. Beza kita dalam rumah kan, tak payah pakai tudung, tak payah pakai niqab dan sebagainya. Terasa terbeban itu. Itulah dia yang dikatakan hukum taklif. Pada asalnya memang begitu. Hukum hakam itu tidak akan jadi rasa bebanan, malah bertukar menjadi hiburan. Solat malam itu kan payah kalau tak bersungguh-sungguh. Dah sedap tidur, bangkit pula kalau 2 rakaat tu, Allah kata payah sungguh. Ini kan pula 10 rakaat. Nah,
Al-Imam Abu Hanifah dikatakan solatnya Masya Allah 300 rakaat setiap malam. Begitu juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Itu bukan sembahyang wajib tapi sunat. Malah kalau tak sembahyang rasa tak seronok orang-orang yang sebegini. Imam Syafi'i baca Quran setiap hari khatam 30 juzuk. Di bulan Ramadan khatam 60 kali khatam. Bermakna satu hari 2 kali khatam. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Ini kan sunat. Orang sebegini walaupun pada asalnya bebanan, terasa beban, tapi bila diselalukan, diistiqamahkan, dia akan menjadi hiburan. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah istiqamah. Sesuatu bebanan hukum taklif tadi itu dilakukan dengan istiqamah, sudah pasti dengan ilmu, itu akan menjadi hiburan kelaknya yang menyebabkan orang yang melakukannya itu tidak terasa beban dan tidak terasa letih melakukannya. InsyaAllah kita berhenti sebentar, kita di tajuk siapakah yang dikatakan mukallaf itu, untuk kita sambung sebentar lagi dengan izin Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kongsikan satu amalan yang sangat banyak fadilatnya, sesuai dengan kalimah ataupun ayat, yaitu basmalah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sebahagiannya antaranya Syekh Muhammad Umar Nawawi Al-Bintani dalam beliau Marahul Labid, kitab tafsir. Juga di dalam beliau Marahuliyah syarah kepada kitab Bidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, dan kitab lain menyebutkan rahsia seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan seluruh suhuf yang Allah bagikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Syif dan lain-lain. Rahsia semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Dan rahsia Al-Quran keseluruhannya itu 6.666 ayat. Sebahagian mengatakan begitu, sebahagian mengatakan 6.236 ayat. Rahsia seluruh ayat ini ada di dalam satu surah sahaja, yaitu suratul Fatihah. Dan rahsia yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat itu ada dalam satu ayat sahaja. Itulah dia ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada ulama lain membicarakan sebegini, rahsia Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam huruf ba di hadapan itu. Logik sebab kalau tidak ada ba, tidak akan ada sin, alif, mim dan seterusnya. Sebahagian ulama mengatakan begini pula. Rahsia ba tadi itu ada dalam titik ba. Itu kita cerita ketika lain insya-Allah ya. Baik. Di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali Ahmad Al-Tani yang terkenal dengan nama Syekh Wan Ali Kutan. Beliau menyebutkan sebegini. Nama Allah 3,000 nama. Walaupun kita tahu dalam hadis 99 nama. Ini sebagian ulama ya. 3,000 nama ini diketahui oleh para malaikat dengan 1,000 nama, dan disebut di dalam para nabi dan rasul mengetahuinya 1,000. Kemudian kitab menyebutnya 1,000. Maksudnya 3,000 nama Allah itu 1,000 diketahui oleh para malaikat, 1,000 namanya diketahui oleh para nabi dan rasul. 1,000 lagi ada di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil. 1,000. Maksudnya 1,000 itu 900 ada di dalam 3 kitab ini. 100 ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka lengkaplah jadi mohon maaf 99 itu ada dalam Al-Quranul Karim. Tinggal satu sahaja, wallahu alam. Di mana itu wallahu alam. Sebahagian ulama mengatakan ada dalam suhuf Nabi Ibrahim, wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti
Dalam kitab Al-Jawharul Mawhub disebut nama Allah ada 3,000 nama. Yang diketahui 1,000-nya oleh para malaikat, 1,000-nya oleh para nabi dan rasul, dan 1,000 tadi itu ada di dalam kitab-kitab yang kita sebutkan tadi itu. Dengan hanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim, itu seolah-olah menyebut 3,000 nama tu. Sebab itulah basmalah ini kekuatannya, hikmahnya, asrarnya sangat banyak sekali. Seperti orang yang ada satu kad, umpamanya kad bank, nipis je kad ni, tapi dalam tu 1 juta tu ada. Kalau 1 juta lah. Kalau 3 juta, 3 juta. Kalau 1 bilion, 1 bilion. Halus kad halus begitu tamsiran bagi kita mudah. Jadi mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan bilangan 786. Kenapa 786? Sebab Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diukur dengan ilmu yang namanya hisabul jumal, ba tu ada nombor dia, sin tu alif ada nombor dia, sin ada nombor dia, mim ada nombor dia, sampailah habis sampai Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahim. Semuanya terkumpul dalam 786 nama, 786 nombor. Macam kita para ulama menyuruh contohnya untuk mengamalkan Ya Latif 129. Kenapa 129? Sebab Ya ada nombor dia, Alif ada nombornya. Ini namanya ilmu hisabul jumal, bukan ilmu khurafat, tidak. Ilmu yang sudah ramai orang tidak mengetahuinya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada 786. Jadi dengan kita tafaul mengambil barakah nombor ini pada bilangan Bismillahirrahmanirrahim, kita amalkan bila tu setiap hari. Paling bagus kita amalkan bila daripada waktu subuh sampai sebelum subuh esok. Khatamkanlah dalam beberapa waktu, sama ada sekaligus ataupun sikit-sikit, tapi dalam masa satu hari. 786 kali. Maksudnya setiap hari tu 786 kali. Dia sebenarnya taklah payah sangat, sebab kita baca Fatihah pun dah sebut dah sebenarnya. Tetapi untuk kita mantap dan kita rasa senang hati, kita khatamkan 786 tu. Walaupun sebenarnya yang kita sebut dalam suratul Fatihah, dalam banyak rakaat itu pun termasuk juga. Dan untuk orang yang ada hajat yang sangat perlu, contohnya apa? Hajat-hajat yang perlu, yang besar-besar tu, bacalah sebanyak 7 hari berturut-turut dengan bilangan tersebut. Maksudnya kalau saya baca sekarang hari Jumaat, bermaksudnya kenalah khatam sebanyak hari Jumaat ni 7 hari berturut-turut. Jumaat, Sabtu, Ahad, begitu setiap hari itu 786, 786. Mudah-mudahan dengan kita mengambil barakah, mengamalkan ini, Allah akan mudahkan apapun hajat kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ia juga adalah amalan untuk memudahkan urusan dan menjadi pelindung kepada orang yang membacanya. Allahumma amin. Hadza wabillahi taufiq. Dan lelaki dan perempuan keluar air mani dengan cara bermimpi, bersetubuh, lalu keluar air mani. Biasanya kalau
ikut istiqra' Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau yang perempuan seawal umur 9 tahun, kalau lelaki seawal umur 12 tahun. Begitu. Kadang-kadang lambat sedikit kadang-kadang. Kemudian katalah ketika anak tadi tu umur 9 tahun tak keluar air mani, tak bermimpi. Kemudian yang perempuannya tak keluar haid. Itu tidak lagi dipanggil baligh. Maksud, kalau mereka tidak menutup aurat ataupun kalau mereka tidak solat, itu belum wajib lagi. Tapi menyuruh mereka solat memang sudah, sebab seawal umur 7 tahun itu memang disuruh untuk solat. Nabi yang sebutkan, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin. Hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu untuk solat ketika umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashara wa farriqu bainahum fil madaji'. Ketika berumur 10 tahun mereka reluctant, tak nak juga solat umpamanya, hendaklah kita pukul mereka dengan pukulan yang mendidik, jangan pukulan yang membinasakan ataupun yang mencederakan. Dan jangan lupa umur 10 tahun pisahkan tempat tidur mereka itu. Baik. Katalah anak tadi 9 tahun tak keluar haid, tak mimpi. 10 tahun pun begitu juga, tak keluar air mani, tak keluar haid. Belum lagi baligh. 11, 12, 13, 14. Itu dikira belum baligh. Tapi jaga, ketika keduanya sama ada lelaki atau perempuan berumur 15 tahun. 15 tahun Hijriyah. Sebahagian ulama mendhabitkan yang dikatakan 1 tahun Hijriyah itu adalah 354 hari, 8 jam, 8 minit. Didarabkan dengan 15 itu. Maksudnya dalam perkiraan bulan Islam, hari-hari dalam Islam itu lebih cepat bandingkan dengan yang Masehi ini. Jadi sebagai ulama mendhabitkan bahawa yang dikatakan 1 tahun itu 354 hari, 8 jam, 8 minit. Lebih kurang. Jadi bila anak itu sudah mencapai umur 15 tahun, lelaki ataupun perempuan, tak mimpi, tak keluar air mani, tak juga haid. Ketika berumur 15 tahun, walaupun tak keluar air mani, tak keluar haid, tetap mereka sudah mukallaf. Maka wajiblah kewajipan ke atas mereka seperti mana yang orang-orang yang lain. Itu baligh. Yang dipanggil dalam fiqh disebut manat taklif. Manat at-taklif, tempat di taklifnya itu ketika mereka itu baligh. Nah, baik. Tetapi yang dikatakan mukallaf itu tak cukup dengan baligh. Yang kedua, berakal. Berakal maksud dia boleh membezakan mana satu makanan, mana satu bukan makanan, najis umpamanya. Dia boleh tahu ini makanan, ini sesuatu yang boleh membahayakan, paku ataupun api dan sebagainya. Dia boleh berfikir, itu maksudnya berakal. Yang ketiga, sampai seruan Islam. Walaupun dia baligh dan dia berakal, tapi tak sampai seruan Islam, sampai dia tak tahu macam mana cara solat, macam mana menutup aurat, maka belum lagi mukallaf. Hendaklah sampai seruan Islam pada mereka itu. Kalau zaman sekarang ini mudahlah, dengan jalan internet, dengan jalan alat telekomunikasi sekarang ini sangat canggih sekali, sehingga di curug-curug hutan pun kalau ada yang boleh menerima siaran itu, sampai juga ajaran Islam di situ. Yang keempat, selamat pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya dia tidak buta dan dia tidak pekak sejak lahir. Ya, kalaulah sejak lahir dia ditakdirkan orang tadi itu dia buta, tambah lagi dia pekak, orang ini tak dianggap mukallaf. Tak solat wajib, solat tak wajib baginya. Kenapa? Sebab dia pekak, dia tak boleh nak dengar apa bacaan yang perlu dibaca rukun qauli umpamanya. Dan dia tak boleh nak solat sebab mata dia buta.
Jadi kalau pekak dengan buta sejak lahir, orang ini tidak dianggap mukallaf. Tapi katalah dia ketika umur baligh, dia sejahtera, maksudnya boleh melihat, boleh mendengar, tapi na'udzubillah min dzalik, ketika umurnya 40-an umpamanya, dia pun aksiden. Bila aksiden, maka dia pun pekak, rosak pendengarannya itu, tapi boleh melihat. Wajib tak solat? Wajib. Sebab dia sempat belajar solat itu dengan mendengar sebelumnya dan melihat masih lagi. Sama juga, katalah dia cedera, akhirnya buta, boleh mendengar? Boleh. Maka dia dianggap mukallaf juga. Sebab dia sempat untuk melihat sebelum berlaku aksiden itu. Dia sejahtera penglihatannya sebelum aksiden. Hatta ketika dia berumur katalah 50 tahun, ya, lalu kena penyakit yang menyebabkan dia buta secara total dan secara pekak secara total, hilang dua-dua keupayaan ini, tetap dianggap mukallaf. Sebab sebelum dia hilang penglihatan dan sebelum dia hilang pendengaran, dia sejahtera penglihatan dan pendengarannya, maka dia dianggap mukallaf. Maka orang ini wajiblah apa yang diwajibkan ke atasnya oleh hukum syarak. Itulah dia, syarat mukallaf itu ada 4 perkara. Maka orang yang sudah mencukupi, kebanyakan kita lah alhamdulillah, maka wajiblah ke atas kita hukum hakam, dan apa yang wajib jadi wajib, dibuat apa-apa hala tinggal berdosa, yang haram jadi haram, buat berdosa tinggal dapat pahala. Begitulah hukum taklif 5 yang lain itu, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Baik. Fardu ain ini jika tidak dilaksanakan, kewajipan tidak akan gugur. Contohnya solat, kalau tidak dilakukan, tak boleh orang lain lakukan untuk kita, tetap dia wajib kalau dosa. Begitu. Ada satu lagi fardu, iaitu namanya fardu kifayah, ataupun dalam bahasa Arab al-fardu al-kifai, iaitu fardu kifayah. Kifayah maksudnya cukup. Apa maksudnya? Kefarduan syarak yang wajib ke atas sebahagian mukallaf. Kalau tadi setiap mukallaf, ini sebahagian. Maksud, kalau ada sebahagian daripada mukallaf tu buat, maka terlepaslah kewajipan itu. Kita bagi contoh. Contohnya, orang Islam mesti ada yang tahu ilmu kedoktoran. Apakah setiap orang wajib belajar ilmu kedoktoran? Tidak wajib. Bila dah ada sebahagian, alhamdulillah sekarang ni pun dah ramai, ya, maka kita tak jadi wajib. Maksudnya tak berdosa lah. Sama juga dengan solat berjamaah. Solat berjamaah ikut mazhab kita adalah fardu kifayah. Sebahagian ikut mazhab lain itu fardu ain. Bermaksud kalau satu tempat itu sudah ada yang mendirikan solat berjamaah, tak berdosa lah orang kawasan itu. Tapi kalau seorang pun tak ada, dikira sebagai berdosa. Sama juga yang selalu masyhur kita sebutkan dengan solat jenazah. Solat jenazah itu, kalau sudah ada sebahagian orang yang mendirikannya, maka satu kampung tu akan terlepas daripada kewajipannya. Itu maksudnya, kalau dibuat oleh sebahagian mukallaf, sebahagian yang lain tidak berdosa. Jika sudah dilaksanakan oleh sebahagian mukallaf, kewajipan yang lain akan gugur. Baik. Mari kita bincangkan pada muka surat yang kedua sama-sama. Bahagian A, iaitu akidah. Akidah berasal dari perkataan uqdun. Aqada ya'aqidu. Uqdun. Uqdun itu adalah simpulan. Simpulan dengan dua maksud. Kalau kita ada dua tali, lalu kita simpulkan tali itu, maka dia akan jadi kuat. Dia akan jadi terpaut dan bersambung dengan kuatnya itu. Itu maksudnya iman seseorang itu, i'tiqadnya, kepercayaannya menjadi kuat kerana akidahnya kuat. Yang kedua, sesuatu kalau kita simpulkan, umpamanya ridak saya ini. Ridak saya ini kalau saya ikatkan, dia akan tersimpul. Itu namanya bila saya contohnya ini, saya ikatkan, dia akan jadi satu simpulan, uqdun.
note dalam bahasa Inggeris, K-N-O-T, note. Ini satu simpulan. Saya simpulkan lagi kedua, ini dua simpulan. Ini jadi tiga simpulan. Baik. Orang yang barangkali tuan-tuan puan-puan yang ada pernah menjalani kursus dalam ketenteraan umpamanya ataupun dalam motivasi, kan kadang-kadang kita disuruh berpaut pada satu tali yang ada simpulan tu. Untuk berpaut kat situ, bertahan di situ beberapa minit, barulah kita pergi ke tempat yang lain. Tali yang ada simpulan, maka tempat simpulan itulah akan jadi pegangan kita supaya jangan jatuh ke bawah. Lagi banyak simpulan, lagi bagus. Lagi banyak simpulan, lagi bagus. Contohnya simpulan yang pertama, kita pun tahan. Ni di tali ni, kita pun bergaut di situ. Kalau tangan mungkin rasa macam dah penat, dah sakit umpamanya, kita nak releasekan, kita pun lepaskan simpulan pertama, paling pun simpulan yang seterusnya akan kita pegang menahan daripada jatuh ke bawah. Begitulah, lagi banyak simpulan, lagi banyak simpulan, lagi bagus. Ini tamthilan dalam hidup ini. Lagi banyak akidah, lagi banyak iman, lagi banyak simpulan iman dan akidah, itu lagi bagus untuk supaya jangan kita jatuh ke lembah dosa, ke lembah kehinaan di bawah itu. Sebab itu pentingnya simpulan-simpulan iman ini tadi. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang kita tak kuat iman. Ya, itu tamthilan, itu adalah perumpamaan kita terlepas daripada berpegang pada simpulan yang pertama tu. Kerana dosa kita maybe kemudian lepas, yang penting diselamatkan lagi oleh simpulan yang kedua. Kadang-kadang iman kita pun lemah, kita pun terlepas, tapi ada lagi simpulan yang ketiga. Masya Allah, lagi banyak, lagi bagus, supaya jangan terjatuh ke bawah, ke lembah kehinaan, maksiat, dosa, na'udzubillah, zina, rasuah, perbuatan-perbuatan buruk yang lain ditahan oleh simpulan tadi. Itu pentingnya akidah ataupun uqdun dalam kehidupan. Orang yang punya akidah yang banyak, maksudnya bukan akidah yang banyak begitu, tidak, simpulan akidah itu banyak, maka orang ini akan lebih berpedoman dalam kehidupannya, akan menyelamatkan dia daripada lembah kehinaan, dosa, maksiat, keburukan dan sebagainya. Baik, kembali pada hadis Jibril yang panjang itu, kita sudah sebutkan Malaikat Jibril mengajar Nabi ada 3 komponen yang utama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Kita fokuskan pada persoalan akidah ataupun iman ketika ditanya, fa akhbirni anil iman, bagi tahulah kepadaku tentang iman. Ini dan semua yang dibicarakan itu adalah tentang rukun iman. Baik, apa dia? Hadis menyebutkan qala fa akhbirni anil iman. Dia iaitu Jibril berkata, lalu beritahukanlah kepadaku tentang iman. Qala, baginda Nabi SAW bersabda, menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi. Ada yang disebutkan bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Hendaklah kamu beriman, 1, dengan Allah, 2, para malaikatnya, 3, kitab-kitabnya, 4, para rasulnya, 5, hari akhirat, dan 6, dan hendaklah kamu beriman dengan takdir yang baik atau yang buruk. Ketika itu malaikat Jibril menjawab, sadaqt, kamu benar. Daripada hadis ini, ulama mengatakan ada 5 rukun iman, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya termasuk suhuf-suhufnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan hari kiamat, dan yang keenam, beriman dengan qada dan qadarnya. Ini semuanya dipanggil rukun iman. Baik, rukun iman yang ini mesti diimani.
mesti diiktikadkan, mesti dipegangi. Persoalannya, apakah yang dikatakan iman, i'tikad itu? Yang dikatakan beriman, beriktikad itu mesti pada taraf yakin, iaitu 100%. Kenapa demikian? Sebab orang tahu, percaya ataupun beriman, dia ada tahap dia tu. Untuk kita beriman kepada Allah, tidak boleh ragu-ragu walaupun 1%, 1%. Mesti 100%. Sebab kadang-kadang orang itu percaya dan tahu dengan tahap yang rendah sekali. Contoh, kamu yakin ada tak Allah? Kamu percaya tak ada tak Allah? Ya, saya percaya, tapi percaya saya dalam 40%. Iman orang itu tak dianggap sebagai iman lagi. Dia masih dalam tahap yang disebut waham, iaitu bawah 50%. Kalau dia percaya 50%, tak percaya 50%, ini naik lagi ke atas, tu namanya syak, masih ragu-ragu lagi. Dalam keimanan yang kita bicarakan rukun iman ini, orang itu belum dianggap beriman lagi. Kalau dia tingkatkan lagi kefahamannya, lalu dia katakan saya percaya 97%, tapi ada 3% lagi dia tak percaya. Jadi lebih 50%, tapi di bawah 100%. Orang ini belum dianggap beriman, belum lagi. Ia dalam tahap dhan. Dalam tahap dhan. Orang itu hanyalah dianggap beriman apabila ia yakin 100%. Jadi tahap kepercayaan tadi itu, dia daripada bawah waham, naik kepada syak, naik kepada dhan, barulah yakin. Dalam bab keimanan, sama-sama kita ingat ya, dalam bab i'tiqad, dalam bab pegangan, 1% pun tak boleh. Malah jadi kafir orang itu kalau dia tak percaya walaupun 1%. Contoh, saya beriman, saya percaya Allah 99%, tapi 1% duk ada rasa ragu lagi. Tak, orang ini dianggap masih kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tolong diingat, ini dalam bab apa ni? Dalam bab keimanan. Kalau dalam bab fiqh nanti berbeza pula, tidak sampai jadi kafir. Contoh begini. Seseorang solat zuhur, ketika sudah berada di rakaat yang terakhir bagi dirinya, dia jadi syak. Jadi syak ya. 4 ke 3 rakaat tu, 4 ke 3. Sekarang dia sudah syak, tapi bukan dalam bab keimanan, dia syak dalam bab fiqh. Apakah dia jatuh kafir? Tidak, sebab ini solat kan bukan dalam bab iman ni. Dalam bab i'tiqad tak, dalam bab fiqh. Kalau dalam bab fiqh tidak jatuh iman. Apa yang harus dibuat? Hendaklah dia mengambil bilangan yang kecil, iaitu 3 rakaat. Kemudian dia akan teruskan dengan 4 rakaat lagi, dan sebelum dia salam nanti sunat sujud sahwi. Dalam bab keduniaan lagilah mudah ataupun lagilah ringan. Contoh saja ya, seseorang pergi ke kelas, asalnya mengaji ataupun subjeknya adalah bahasa Melayu, tetapi dia terbawa buku bahasa Inggeris. Itu kan dalam bab keduniaan tu. Maka tidak jatuh kafir, berdosa pun tidak. Ataupun orang tadi, dia lupa, dia dah makan ke belum? Dia dah breakfast ke belum? Kan breakfast itu adalah bab keduniaan. Jatuh kafir? Tak, sebab itu perkara keduniaan. Contoh, dia sudah pakai kopiah, tapi di rumahnya ada banyak warna putih, warna hitam, contoh warna hijau. Dia pun lupa, semalam saya pakai dah lagi kopiah warna merah, warna putih. Lupa. Apakah dia jatuh kafir? Tak jatuh kafir. Boleh Yang kita bicarakan sekarang adalah dalam bab keimanan. Sangat penting ini difahami. Sepanjang kita mengaji bab iman ataupun i'tiqad ini kita fahami mestilah dengan percaya, dengan penuh yakin 100%. Baik. Sekarang mari kita lihat pada muka surat yang ketiga sama-sama, iaitu tajuk yang pertama dalam rukun iman ini, iaitu beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau nak terjemah ataupun nak tulis beriman kepada Allah Ta'ala, boleh. Tidak ada masalahnya, boleh saja. Cuma saya lebih sedap
diterjemah dengan, untuk saya lah, beriman dengan Allah. Beriman kepada Allah pun boleh juga, ya. Baik. Sebab di dalam bahasa Arab, al-imanu billah, ba itu kan dengan, nak terjemah kepada pun boleh juga, tidak mengapa. Baik, mari kita lihat poin yang pertama. Cara kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman maksudnya apa tadi? Sama-sama 100% dengan yakin semua makhluk dijadikan oleh Allah. Dan makhluk itu masih wallah, selain daripada Allah. Saya makhluk, tuan-tuan makhluk, pokok-pokok makhluk, alam sarwa jagat makhluk, bumi dengan galaksi, dengan Milky Ways, dengan arash, dengan kursi, semuanya makhluk. Malah kita katakan dalam ilmu tauhid, masih wallah, selain daripada Allah itu makhluk. Apa saja yang Allah jadikan, maksudnya selain daripada Allah. Allah jadikan malam, malam itu makhluk. Siang, siang itu makhluk. Allah jadikan nyawa, nyawa itu makhluk. Allah jadikan suara, jadikan huruf, makhluk. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, makhluk. Hangat, sejuk, dingin, makhluk. Selain daripada Allah itulah makhluk. Siapa yang jadikan semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mesti kita pegang betul-betul. Maksud, apapun yang Allah jadikan itu adalah makhluk. Sama ada yang dijadikan itu boleh kita nampak dengan mata kasar, ataupun yang tidak nampak, contohnya kehidupan, kematian, juga makhluk. Allah sebut dalam surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Bermakna kematian itu makhluk, kehidupan juga adalah makhluk. Sebab itu nanti kematian itu akan mati, kematian akan mati, sehingga nanti di hari kiamat nanti, matinya mati itu tidak ada lagi yang mati selepas itu. Khalidina fiha abada. Nanti kita akan bicarakan dalam bab beriman dengan hari kiamat, insya-Allah. Baik. Yang kedua, makhluk sama sekali tidak sama, tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika mengaji akidah dengan manhaj sifat 20, kita akan lebih jelas. Makhluk itu dikenal dengan mudah-mudah dan senang faham dengan jirim dan arad. Jirim yang mengambil lapang, mengambil ruang, untuk bahasa mudahnya benda. Arad itu sifat. Contohnya saya ini jirim, ya. Sifat saya apa? Begini, dalam bentuk badan saya ini, keras, lembut, tinggi, panjang, lebar, berat. Itu namanya arad. Contohnya kertas ini ataupun buku kita ini, berwarna ini, kerana dia pejal boleh dipegang sebegini, yang namanya jirim. Tapi aradnya warna putih, aradnya kasar, aradnya sifatnya segi empat tepat, begitu. Kalau manusia yang dikatakan sebagai jirim itu, inilah bentuk badannya. Ada tangan, ada muka, ada jari, ada telinga, ada mata. Ini makhluk. Kerana itu penting kita mengenal makhluk supaya kita mengenal Allah. Apapun yang ada pada makhluk, itu tidak ada padanya Allah. Maksudnya begini, kita ini kan ada mata, Allah tidak ada mata. Kita ini kan ada telinga, Allah tidak ada telinga. Karena itu dalam memahami ayat mutasyabihat masih difahami dengan baik. Sebab itu ulama mengatakan hendaklah mengaji dulu tentang makhluk supaya jangan katakan Allah itu makhluk. Nanti kita akan mengaji sifat 20, hikmah mengaji sifat ma'ani itu, kita akan diajar Allah melihat dengan sifat. Sifat itu adalah basar, bukan dengan mata. Walaupun kita katakan selepas itu, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Tidak. Ini bukan i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga, jangan katakan Allah mendengar dengan telinga, walaupun dinafikan telinga Allah tak seperti telinga manusia. Tidak. Kita diajar telinga itu miliknya makhluk. Kalau manusia, telinga manusia lah. Kalau hayawan, telinga hayawan. Kalau serangga, telinga serangga. Allah tidak ada telinga.
Lepas tu Allah mendengar. Naam, Allah mendengar tidak dengan telinga, tapi dengan sifat. Apa nama sifat itu? Sama. Begitu juga dengan tangan. Allah tidak ada tangan, makhluk yang ada tangan. Nanti kita akan perbahaskan lebih panjang ketika mengaji sifat 20 nanti. Baik. Yang penting Allah tidak sama, makhluk dalam apapun tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan Allah dengan kita tahu sifatnya itu. Dan sifat Allah itu tidak terkira banyaknya. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu yang layak bagi Allah, itu miliknya Allah. Kita percaya semuanya sekali walaupun kita tak dapat nak menghitungnya. Inilah yang dipanggil secara ijmal, secara ringkas, iaitu Allah mempunyai semua sifat kesempurnaan, kamalat yang layak baginya. Walaupun bagi manusia itu sempurna, tapi tak layak bagi Allah. Umpamanya begini, seseorang kalau dia ada teman hidup kan rasa sempurna hidupnya. Allah kalau punyai teman, apakah jadi sempurna? Tidak. Sebab itu kita sebut yang layak bagi Allah. Begitu juga pasangan yang ada anak, umpamanya rasa lengkap, rasa hidup. Tapi apakah Allah punyai anak? Jadi yang lengkap, yang layak bagi kita tak semestinya layak bagi Allah. Jadi kita bicarakan sifat-sifat kamalat, kesempurnaan yang layak bagi Allah. Dan masa yang sama, mustahil atas Allah mempunyai semua sifat kekurangan yang disebut naqais. Apa sahaja yang kekurangan, sampai kita tak boleh nak hitung yang kekurangan itu. Kita i'tiqad sahaja. Tak mungkin Allah bersifat dengan begitu. Hadirin dalam ilmu tauhid, kalau kita katakan semua sifat yang sempurna itu layak bagi Allah. Allah punyai sifat itu. Semua sifat-sifat kekurangan itu, lemah, lupa, tidak tahu, baru tahu, itu sifat lemah, tak layak bagi Allah. Dan semuanya itu tak layak bagi Allah. Itu beriman secara ringkas. Dalam istilah dipanggil ijmal ataupun ijmali. Secara general, secara ringkas. Tetapi ketika kita beriman dengan Allah, dengan tahu sifat-sifatnya itu, dispesifikkan ulama 20 sifat yang wajib. Dan 20 sifat mesti tahu juga yang mustahil. Supaya kita jangan katakan Allah bersifat dengan mustahil pula. Itu tujuan kita mengaji sifat mustahil tu. Jadi Allah kita i'tiqadkan punyai 20 sifat yang wajib. Mustahil Allah punyai 20 sifat yang mustahil, lawan bagi wajib tadi. Ini kita spesifikkan. Ini itu yang kedua, secara tafsili. Iaitu Allah mempunyai 20 sifat kesempurnaan, kamalat ataupun sifat-sifat yang wajib. Dan mustahil atasnya mempunyai 20 sifat kekurangan, naqais ataupun sifat-sifat mustahil. Kita ulangi, kalau kita beriman dengan Allah melalui sifat-sifat ini tadi, Allah punyai semua sifat-sifat kesempurnaan. Pada masa yang sama, tak mungkin, mustahil Allah ada sifat-sifat kekurangan semuanya. Ini secara ijmal ataupun secara ijmali. Tapi kata ulama, wajib kita tahu 20 seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi dalam kitab beliau Matan Ummul Barahin ataupun Al-Aqidah As-Sanusiyah. Wajib kita tahu 20 sifat yang wajib. Pada masa yang sama, kena tahu 20 sifat yang mustahil. Hanya 20. Sebahagian ulama mengatakan 13. Yang masyhurnya 20. Ini menjadi wajib. Dan beriman dengannya, ini dipanggil beriman secara tafsil ataupun tafsili. Mungkin ada orang bertanya, kenapa perlu lagi belajar yang mustahil tu? Yang wajib pun dah cukup. Supaya lebih tahqiq. Dan
kita belajar yang mustahil itu supaya kita hindari, bukan kita imani. Sama juga, kita belajar solat, rukun-rukun solat. Mesti juga kita belajar perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat, kenapa kita pelajari? Supaya kita jangan buat. Kalau kita buat kan batal. Sama juga, kita pergi haji umrah, kita belajar 13, 14, pantang larang haji dan umrah. Kenapa kita belajar? Supaya jangan buat. Kalau kita buat, nanti kan bayar dam dengan seekor kambing nanti tu. Jadi kita pelajari perkara yang membatalkan solat supaya jangan dibuat dalam solat. Perkara yang pantang larang haji dan umrah supaya jangan dibuat, nanti kena dam. Sama. Kita belajar perkara-perkara ataupun sifat-sifat mustahil atas Allah supaya kita jangan beriktikad sebegitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat ini dahulu untuk malam ini. Dan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang kedua pula pada esok hari, masih lagi membicarakan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat secara ringkas tentang yang kita katakan wajib secara tafsil ataupun tafsili tadi esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan-bacaan zikir ini insya-Allah. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dhalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillahi adada ma baina dhalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dhalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dhalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Bacaan-bacaan ini ada di dalam Al-Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Imam Qutubi al-Irsyad wa Ghawthil Ibadi wal Bilad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا
أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا